daripada kecil lagi memang selalu dengar kisah-kisah seram yang berlaku di Asia dan juga di Eropah. Contohnya macam kalau dekat Asia ni kita selalu dengar kisah hantu dekat Jepun, kisah hantu dekat Korea, kisah hantu dekat China, hantu dekat rantau Nusantara. Kalau hantu dekat Nusantara tu hantu yang ada dekat Malaysia, dekat seluruh pelosok Nusantara ni lah. Contoh macam Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, itu antara pelosok Nusantara guys. And then contohnya macam hantu bulu-bulu, Cik Pun and so on. Dia guna dekat sekitar Nusantara tu hantu dia tu lebih kurang sama je guys. Tapi guys kalau dekat Eropah pula diorang ada salamander, diorang ada vampire and macam-macam lagi. Macam yang kita sedia maklum guys, semua yang Carol sebutkan tu adalah jin. Hantu tu jin lah. Tapi guys, korang perasan tak, kita tak pernah dengar cerita-cerita seram daripada negara Arab guys. Dia macam seolah-olah di dunia Arab ni tak ada kejadian gangguan daripada jin. Sebenarnya itu adalah tidak benar sama sekali. Jin berada di mana-mana sahaja. And kisah seram daripada negara Arab ni pun kita baru dapat dengar 10 tahun kebelakangan ni. Itu pun selepas dunia internet semakin berkembang maju dekat negara kita, barulah kita dapat explore dengan lebih luas guys. Kalau kita tahu cerita hantu daripada Eropah tu, kita tahu daripada filem guys. Filem Eropah tu banyak menunjukkan jenis-jenis hantu yang ada dekat Eropah. Lepas tu kalau macam cerita Ju-on, itu untuk hantu dekat Asia lah. And then guys, Carol pun ada buat video reaction hantu-hantu Arab. Nanti korang boleh check out dekat channel Carol. Kalau korang tengok tu, dia punya video tu memang ekstrim guys, gangguan orang tu kena guys. Serius, nanti korang boleh tengok. But in this video, Carol nak ceritakan satu kisah seram yang berlaku dekat salah sebuah negara Arab guys. Ramai yang request cerita ni dah lama dah, tapi Carol baru nak buat. Jadi for you guys, let's go. Diceritakan oleh seorang penyanyi yang bernama Nora Al-Takaka, yang dimana dia membawa genre klasik dalam muzik-muzik dia. Dia punya lagu yang dia nyanyi tu semuanya lagu-lagu klasik Arab, lagu-lagu tradisional Arab. Dia ni bergerak secara berkumpulan guys. Maksudnya dia ni adalah ketua kepada kumpulan dia. Dia macam sebuah band muzik tau, tapi band muzik klasik. Instrumen yang dia pakai pun instrumen muzik yang klasik. Contohnya macam kompang, lepas tu dia ada pakai gendang, dan semua instrumen tu dimainkan oleh ahli kumpulan dia yang lain, bukan dia yang main. Maksudnya Nora ni dia kiranya macam frontman lah, orang yang paling depan sekali. Dia nyanyi, dia yang guide rhythm masa performance tengah berlangsung, dia yang arrange music anomaly and macam-macam lagi yang dia buat guys. Kira dia macam ketua lah. Tadi kira cakap nama dia Nora Al-Takaka kan. Nora tu nama dia, and Al-Takaka tu bermaksud artis yang meraihkan perkahwinan. Al-Takaka tu bukan nama dia, orang yang gelarkan dia sebagai Nora Al-Takaka. Maksudnya Nora ni adalah seorang wedding performer. Dia nyanyi hanya dekat majlis-majlis perkahwinan je, tapi bukan majlis orang-orang biasa yang dia perform. Semua majlis yang dia pergi adalah majlis perkahwinan orang-orang kaya guys. Dia punya famous tu bukannya biasa-biasa guys. Dia memang famous gila masa pertengahan tahun 1990-an macam gitu. Walaupun dia hanya seorang artis yang menyanyi dekat majlis perkahwinan, tapi dia punya famous tu dah macam artis-artis dekat dalam TV tau. Korang bayangkan, dia dah dapat banyak booking untuk buat show. Orang ramai gila book dia punya servis. Dia dah set date apa semua. Kira macam dia ni dah berada pada tahap kegemilangan dia pada masa tu, sebab dia dah dapat banyak gila orang book dia punya servis, dia punya persembahan tu. Tapi guys, pada satu hari dengan secara tiba-tiba dia cancelkan semua booking tu. Dia pulangkan balik duit orang yang dah book show dia. Dia cakap dia punya kumpulan dah berhenti, dah tak buat show untuk apa-apa majlis lagi lepas ni. So bila orang-orang yang dah booking untuk dapatkan servis dia tu dapat tahu yang dia ni nak cancelkan dia punya show tu, orang-orang tu semua macam fed up lah kan. Aku dah booking, tapi apa sal engkau nak cancelkan pula majlis aku lagi berapa hari macam ni? Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Ni guys, benda ni sampai kecoh dekat pihak media tau, sebab dia nak berhenti tu. Diorang dapat tahu yang si Nora ni nak berhenti secara mengejut. Orang-orang media tu terfikir, dia ni Nora ni tengah famous tau, tapi kenapa tiba-tiba dia nak berhenti macam tu je? Macam ada something wrong yang berlaku dekat si Nora ni. So banyak orang-orang media datang nak jumpa dengan dia. Diorang nakkan jawapan daripada mulut Nora sendiri guys. Kenapa dia tiba-tiba nak berhenti macam tu je? Apa yang berlaku dekat dia? Tapi guys, malang sekali Nora tolak semua perjumpaan dengan orang-orang media tu. Dia tak nak jumpa siapa-siapa pun. Sampailah beberapa bulan kemudian ada seorang wartawan ni, dia berjaya untuk call Nora directly to the phone. Dia speak to the phone directly dengan Nora guys. Maksud dia bercakap secara direct dengan Nora tanpa ada orang tengah. Jadi si wartawan tu berjaya untuk meyakinkan Nora supaya dia dapat jumpa dengan Nora. Dia cakap dekat
tak memang tau, dia akan buat wawancara, dia akan buat sesi temu bual tu secara audio saja. Maksudnya wartawan tu akan record audio sahaja sepanjang perbualan dia dengan Nora nanti, and Nora setuju guys untuk jumpa dengan dia. Sebelum Carol masuk tentang apa yang diceritakan Nora kepada wartawan tu, Carol nak bagi tahu korang satu benda lah. Ada bolehnya bila Carol baca story ni, Carol rasa macam story ni dibuat-buat. Sebab masa tu pun Carol tak ada nampak muka Nora, Carol tak tahu siapa dia, Carol just baca je. Tapi bila tengok dekat satu blog ni guys, orang Kuwait sendiri mengesahkan yang cerita ni pasal Nora Altakaka ni adalah sebuah kisah benar, dan kisah ni pernah masuk dekat dalam TV di negara Kuwait guys. Kisah ni tak tersebar luas dekat seluruh dunia tau. Sebab bila kita search dekat Google, nama Nora Altakaka pun susah nak jumpa. Letak tulisan Arab macam gini guys, barulah penuh Google kita tu dengan kisah Nora. Tapi semuanya tu dalam penulisan Arab guys. Tadi kan kita cerita pasal wartawan yang berjaya menemu bual dia kan. Okey, sekarang ni kita cerita pasal wartawan tu pergi ke rumah Nora. Rumah Nora ni kita boleh describe dia sebagai sebuah rumah yang sangat besar. Senang cerita, Nora ni menjalani kehidupan yang mewah setelah dia menjadi famous tau. Jadi guys, setelah wartawan tu sampai dekat rumah Nora, dia pun ketutlah pintu. Tak. Assalamualaikum. Adalah beberapa orang bantu Nora membukakan pintu rumah tu untuk dia, and wartawan tu pun dijemput masuk oleh bantu si Nora tu. Bila je wartawan tu melangkahkan kaki dia masuk ke dalam rumah, wartawan tu dia dah dapat menghidu bau kemenyan guys. Korang tahu bila dia bau tu dia rasa macam pelik lah kan. Apa salah dia bau kemenyan ni? Tapi tak apa, dia terus melangkahkan kaki dia satu demi satu langkah ke hadapan. And then bila je dia dah masuk dekat dalam rumah tu, pembantu rumah tu jemput dia masuk ke dalam ofisnya Nora. Bila wartawan tu masuk, dia pun nampaklah dekat dinding ofis Nora tu dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran guys. Sangat banyak tau. Masa dia masuk tu, Nora memang dah tunggu dia dekat situ, dah standby dah. Yang buatkan wartawan tu lagi pelik adalah apabila dia melihat dengan mata kepala dia sendiri yang Nora Altakaka ni dah mengalami penyusutan berat badan guys. Nora dah jadi kurus dan muka dia menjadi pucat guys. Dia macam tak percaya. Nora yang biasa dia tengok dekat dalam kaca TV tu, dekat dalam surat khabar tu, dah berubah wajah dia guys. Jadi Nora pun jemput si wartawan tu untuk duduk. Dan bila je wartawan tu dah duduk, si Nora tu terus merenung dengan tajam ke arah wartawan tu. Wartawan tu macam dah tak sedap hati lah kan. Apa salah penang aku macam gini kan. Si wartawan tu pun terus mulakan sesi temu bual dia. Dia cakap macam ni, Puan Nora, saya nak tanya sikit lah, kenapa Puan Nora dengan secara tiba-tiba ingin berhenti daripada percaya sebagai Altakaka? Dan si Nora pun dia tersenyum, and dia mula berkata, guys, kau ni memang betul-betul nak tahu apa sebabnya. Kau pasti kau betul-betul nak tahu. Dan si wartawan pun anggukkan kepala dia, and dia cakap, ya puan, saya memang betul-betul nak tahu apa sebab dia. Lepas tu Nora cakap lagi, segala kebenaran mungkin tersembunyi dan engkau mungkin takkan dapat mempercayai segala apa yang akan aku ceritakan nanti. Lepas tu si wartawan tu pun dia meyakinkan Nora yang dia akan mempercayai apa yang diceritakan oleh Nora nanti, dan dia pun bagi tahulah dia ada dengar kabar angin, tapi dia datang ke situ untuk berjumpa dengan Nora sebab dia nak pastikan segala apa yang dia dengar tu adalah betul. Dia nak dengar betul-betul daripada mulut Nora sendiri. So Nora pun cakap, kau jangan risau, aku akan ceritakan segalanya dekat kau. So kau kena dengar betul-betul, kau kena janji dengan aku, semua apa yang keluar daripada mulut aku, engkau tak boleh menokok tambahkan ataupun kau tak boleh nak tukar jalan cerita dia. So guys, si wartawan pun angguk faham. Okey, baik puan. Cerita dia bermula apabila Nora menerima satu panggilan telefon daripada seorang wanita. Wanita tu minta tolong Nora untuk buat show dekat majlis perkahwinan anak dia pada malam tu juga tau. Tapi Nora dia refuse. Dia cakap tak boleh sebab hari tu adalah hari cuti untuk kumpulan dia. Memang semua ahli kumpulan dia tak bekerja pada hari tu. So macam mana Nora nak buat show kan? Walaupun Nora ni dah refuse, dia dah cakap, hari ni kita orang cuti. Tapi si wanita tu dia macam merayu gila dekat Nora. Dia siap cakap dengan Nora yang anak perempuan dia ni memang sangat meminati Nora punya nyanyian tau. Dia suka dengar Nora nyanyi. Kalau Nora tak ada, anak perempuan dia mungkin akan kecewa, akan menangis. So Nora pun tak boleh nak buat apa guys. Dia rasa macam kesian tau. Dan dalam pada masa yang sama juga dia rasa simpati dekat wanita yang call dia tu. Mana tak dia siap merayu bagai. Tak sampai hati pula Nora nak biarkan dia macam tu kan. So Nora pun tanyalah dekat wanita tu, makcik, pukul berapa majlisnya? Wanita tu cakap dekat dia, majlis start pukul 10 malam. Tak fikir panjang guys, Nora pun terus minta alamat wanita tu. Jadi lepas dia perbualan tu tamat, Nora pun
call budak-budak dia and minta tolong untuk buat show malam tu juga, and semua orang bersetuju untuk buat show malam tu. Walaupun si Nora tu dia dah bersetuju untuk pergi kan, tapi dia tetap ada rasa macam something orang tau, dia macam tak sedap hati dengan majlis tu. Sebab apa pun dia sendiri pun tak tahu kenapa dia rasa tak sedap hati. Dia sampai rasa macam tak nak pergi terus ke majlis tu, tapi dia tak boleh buat apa sebab dia dah berjanji dengan makcik tadi tu, nak tak nak dia memang kena pergi juga buat show dekat sana guys. Tepat pada pukul 9 malam, Nora dengan budak-budak dia pun sampai dekat alamat yang diberikan makcik tadi itu. Sampai di dekat situ, diorang semua disambut baik oleh bapa pengantin yang dah siap menunggu tetamu dekat depan pintu rumah tu. Rumah tu bukan rumah biasa tau sebenarnya. Rumah yang diorang pergi tu sebuah rumah agam, kira macam mansion lah, yang sangat besar tau. And then diorang pun masuk ke dalam rumah and diorang nampak ramai gila tetamu yang hadir ke situ. Segala decoration dan juga lighting yang ada dekat situ semuanya menampakkan seperti majlis kahwin. Tapi jauh dekat sudut hati Nora ni mengatakan bahawa ada something yang pelik, ada benda yang tak kena dekat situ. Tapi dia tetap refuse. Dia macam nak sedapkan hati dia lah. Dia cakap dalam hati dia, tak ada apa lah ni, tak ada apa lah. Kemudiannya diorang semua dijemput untuk masuk ke dalam sebuah bilik persalinan. Dekat dalam tu lah diorang akan bertukar pakaian untuk buat show, dan dalam pada masa yang sama diorang juga boleh berehat dekat dalam tu jika diorang ada rasa penat. Bila diorang semua dah masuk dekat dalam bilik persalinan tu, tiba-tiba ada seorang wanita tua dengan muka yang agak pucat masuk ke dalam bilik. Dia memperkenalkan diri dia sebagai mak pengantin. Maksudnya orang tu lah yang call Nora tadi. So diorang pun bersalaman, dan apa yang Nora boleh describe pasal makcik tu, dia punya muka sangat pucat dan juga tangan dia tu keras macam batu guys. Batu. And lepas dia orang dah salam semua, makcik tu cakap lah dia sangat happy, dia sangat gembira sebab orang ni betul-betul datang ke majlis tu. Makcik tu takut yang Nora ni akan memungkiri janji, tapi Nora betul-betul datang. So dia sangat happy gila lah, dan orang semua dilayan dengan sangat baik sekali guys. And then lepas je makcik tu keluar daripada bilik, adalah beberapa orang gadis remaja masuk dekat dalam bilik persalinan tu. Diorang ni antara peminat kumpulan Nora. So diorang pun masuk dan diorang berjumpa dan berbual dengan Nora and the team, like usual, macam biasa. Tak lama lepas tu diorang semua ni dah bersiap-siap nak buat show. Diorang pun keluar daripada bilik persalinan tu. Masa diorang keluar tu, ada salah seorang ahli kumpulan Nora ni bernama Syam tau. Syam ni seorang perempuan guys. Kalau korang nak tahu dia bukan lelaki Yang si Syam ni dia pun pergi menghampiri si Nora and terus cakap dekat telinga Nora dengan secara berbisik lah. Aku rasa macam tak sedap lah Nora bila budak-budak perempuan tu masuk dekat dalam bilik persalinan tadi tu. Aku tak tahu kenapa. So orang pun cakap balik dekat Syam, aku pun ada juga rasa takut, tapi walau macam mana sekalipun sebenarnya tak ada apa pun yang kita nak takutkan. Diorang ni semua hanya nak kita buat show je, tak lebih daripada tu pun. So kau jangan fikir macam-macam lah, jom kita start kita punya show ni. Orang dia macam nak tenangkan Syam lah, supaya keadaan jadi lebih stabil kan, tak jadi kucak-kacik kan buatnya si Syam ni buat hal. Habis Nora dengan dia punya gang kan, dengan ahli kumpulan dia yang lain nak menanggung malu dekat tuan rumah nanti. So Syam pun cakap lagi, kau tak perasan ke bila kita salam dengan diorang kan, tangan diorang tu rasa keras gila tau, macam mata je. Ada pipi, muka diorang tu macam ada something wrong, ada yang tak kena. Lepas tu bila diorang masuk ke bilik tadi tu kan, kau tak rasa ke bilik tu jadi automatik jadi makin panas. Lepas tu Nora pun terus jawab, kau ni jangan mengipik lah, jom kita start perform. Dah habis perform nanti kita boleh balik. Terus Syam pun diam je lah. Diorang semua terus menuju ke dewan pesta untuk perform. Bagi Nora, majlis yang dia pergi ni adalah majlis yang terbesar pernah dia nampak, yang pernah dihadiri. Sebelum ni dia tak pernah nampak majlis semeriah ni guys. Orang yang datang ramai gila, makan lain banyak gila. Umpama ianya tu macam menunjukkan yang tuan rumah ni terlampau kaya tau. Walau macam mana semeriah sekali pun kan, ada satu benda yang pelik guys. Pengantin lelaki tak pakai baju pengantin yang biasa dalam adat perkahwinan diorang tau. Itu pakaian pengantin lelaki tu seolah-olah seperti zaman pemerintahan Uthmaniyah. Kalau korang nak tahu, era Uthmaniyah tu pada tahun 1300 tahun yang dulu guys. Kalau pengantin perempuan pula, dia punya pakaian dia pakai gaun berwarna hitam, ada beberapa batu putih dekat gaun dia tu. And ada lagi benda yang pelik guys, dekat bahagian belakang pengantin, betul-betul dekat belakang pengantin tu, maksudnya dekat bahagian pelamin lah senang cerita, ada satu patung besar yang macam muka manusia seolah-olah tengah menjerit tau. Mulut dia tengah besar. Patung tu hanya bahagian muka saja. And kalau korang nak tahu, pengantin lelaki dengan pengantin perempuan tu duduk dekat dalam mulut patung tu. Korang dapat bayangkan tak? Biasa kalau pengantin ni, diorang akan tengok keadaan sekeliling tau. Kalau diorang duduk dekat atas pelamin, diorang akan tengok dia akan pandang kat tetamu tau. Tapi pengantin lelaki dengan pengantin perempuan ni, diorang ni tak pandang langsung dekat tetamu. Diorang tak pandang depan, diorang tak pandang belakang, diorang tak pandang tepi. Yang si pengantin lelaki ni tengok pengantin perempuan, and pengantin perempuan ni tengok dekat pengantin lelaki. Just like that. Diorang duduk tu umpama macam kita boleh cakap macam patung berhala tau. Just
Contoh nak tengok contoh. Lepas dah settle nyanyi untuk bahagian pertama, sementara nak tunggu bahagian kedua, diorang ni kena rehat dululah untuk beberapa minit, setengah jam macam itu kalau tak silap kira. Kebetulan dalam pada masa yang sama, si Nora ni dia dah mula rasa pening tau. Dia pergi minta air dekat pembantu rumah yang ada dekat situ, dan dia terus pergi ke bilik persalinan untuk berehat sekejap. Tapi disebabkan budak-budak dia ramai dekat dalam bilik tu, dia rasa macam pening tau, and dia buat keputusan untuk naik ke tingkat 2 and rehat dekat dalam salah sebuah bilik yang ada. Dia fikir majlis tu hanya dibuat dekat tingkat 1 je, and dia rasa should be no problem kalau dia naik ke tingkat 2 untuk berehat sekejap kan. Nora pun keluar daripada bilik tu and dia terus menuju ke tingkat 2. Bila Nora dah sampai ke tingkat 2 tu, dia rasa sangat sunyi, tak ada seorang pun dekat situ. Bau yang dihidur oleh Nora pun seolah-olah bau barangan lama, barang-barang lama. Dia pun jalanlah cari bilik yang pintu terbuka untuk tumpang berehat sekejap. Dia jalan tu, dia jumpa satu bilik yang pintunya tak ditutup dengan rapat. So dia ketuk pintu tu, tapi tak ada orang yang nyaut. Dia masuk je lah kan. Bila dia dah masuk tu, memang tak ada orang dekat dalam bilik tu. And apa yang mengejutkan lagi, katil and tilam yang ada dekat dalam bilik tu adalah barang-barang lama guys. Dia tak fikir panjang, mungkin owner ni tak tukar kot, and then dia terus baring dekat situ and tertidur dekat situ guys. Masa dia tengah tidur tu, dia dapat satu mimpi buruk guys. Dia bermimpi dia ternampak seorang wanita pakai gaun berwarna hitam and muka dia sangat menakutkan. And benda tu secara tiba-tiba terus yang pada mulanya berada dekat depan dia tu terus hilang, and tiba-tiba ada dekat belakang dia. Bila dia toleh tu, benda tu terus menjerit dekat dia. Macam itu lah. So bila dia keadaan terjadi macam itu, Nora pun terus terbangun daripada tidur. Mungkin dia terkejut dekat dalam mimpi dia tu, and bila dia dah sedar daripada tidur, apa yang didapati, pintu bilik yang tadinya terbuka masa dia masuk tu tiba-tiba tertutup. Dia buka tangan dari katil and cuba untuk buka pintu tu, tapi alangkah malangnya bagi dia, pintu tu terkunci guys. Dia dapat rasakan seperti ada seseorang dekat belakang dia tau. Bila dia toleh ke belakang, alangkah terkejutnya dia guys apabila dia ternampak wanita yang sama macam dalam mimpi dia tadi tu. Dia memang tak boleh nak buat apa guys. Dia hanya boleh tutup mata dia dan berharap semua yang dia nampak tu adalah hanya ilusi sahaja. Bila dia buka mata dia perlahan, alhamdulillah guys, benda tu hilang serta merta. Bilik tu pun terus boleh dibuka. Dan bila dia keluar tu, dia pandang kiri kanan, dia nampak ada kelibat seorang budak keluar daripada salah satu bilik, dan budak tu tiba-tiba lari ke arah Nora tau. Nora just terkendil lah tengok ke budak tu lari kan. Dan tadi baru lepas kena, dan ni ada budak pula kan. Pada masa tu dia fikirkan itu orang tau. And then tiba-tiba budak tu berhenti dekat titian tangga, and then budak tu naik ke atas, naik ke tingkat 2 guys. Sebab tu membuatkan si orang ni ada satu timbul perasaan ingin tahu dekat dalam diri dia, sebab dia ingat benda tu budak, dan dia pergi follow budak kecil tu tau. Sampai dia dekat tingkat 3, dia rasa lagi pelik tau. Keadaan dekat tingkat 3 rasa macam rumah usang, lantai pecah, dindingnya kegelapan. Dia umpama owner rumah tu hanya tinggal dekat tingkat 1 je. Diorang macam tak pernah naik ke tingkat 2, dengan diorang tak pernah naik ke tingkat 3, just tingkat 1 je. Lagi peliknya, budak yang dikejar tu tiba-tiba hilang macam tu je. Padahal dia dah cucuk rapat tadi tau. Orang dah follow budak tu rapat. So dia pun dah rasa semacam dia buat keputusan untuk turun balik. Dia nak turun balik, tapi tiba-tiba ada satu suara berbisik dekat telinga dia. Benda tu panggil nama dia guys. Nora. Bila dia orang pandang ke belakang, dia tak nampak satu-satu pun. Dan suddenly je dia terdengar suara budak ketawa guys. Dan dia pusing balik, dia nampak budak yang tadi tu tengah berdiri dekat salah sebuah bilik. Dia tak jadi nak turun tau. Dia terus pusing balik, dia terus bergegas ke budak tu. Apa yang orang nampak, bila Nora semakin hampir dengan budak tu, budak tu terus masuk dekat bilik yang ada dekat situ. Bila si Nora ni sampai dekat depan bilik yang budak tadi tu masuk, dia cubalah untuk buka pintu tu, tapi pintu tu terkunci guys daripada dalam. Dia ketuk balik-balik, tak, tapi tak ada orang yang menjawab. And finally dia macam fed up gila kan. Lantak kau lah, dia macam give up lah. Lantak lah situ kan. Dia pusingkan badan dia terus mengorak langkah untuk turun ke bawah guys. Dia terus mengorak langkah ke tangga. Tapi malam sekali bagi Nora, belum sempat dia nak turun, dengan secara tiba-tiba dia terjatuh ke lantai. Dia dapat rasakan yang ada someone yang tarik kaki dia guys. Dia cuba untuk bangun, tapi tak boleh tau. Dia cuba sekuat hati dia, kalau macam mana kuat pun dia cuba, tapi dia tak boleh nak bangun. Dia rasa badan dia berat gila. Dan suddenly ada satu suara muncul guys. Dia macam berbisik. Suara dia tu agak menakutkan, tapi Nora bertegas untuk bertanya balik dengan suara tu tau. Kau siapa? Lepas tu suara tu pun jawab, Kaya. Lepas tu Nora pun cakap lagi, aku takut, jangan kacau aku. Lepas tu benda tu pun cakap lah dekat dia, jangan takut, tak ada orang yang mati Nora. Kau siapa? Aku kawan kepada kawan, Setia. Tak tunggu lama, dalam pada
masa Nora tengah ketakutan tu, dia cuba untuk bangun tau. Alhamdulillah tiba-tiba je dia boleh bangun guys. Apa lagi, dia tak fikir panjang, dia terus berlari turun ke tangga and terus pergi ke tingkat 1 tau. Sampai je dekat tingkat 1 tu, dia terus berlari masuk ke dalam bilik persaingan. Bila sampai dekat situ, alangkah terkejut lagi guys. Dah terkejut lagi guys, bila dia nampak budak-budak tim dia semua tengah berkerumun mengelilingi Syam yang tadi member itu tadi. And at the same time, dia nampak Syam tengah menangis teresak-esak guys, menangis yang teruk tau. So dalam keadaan yang si Nora tu tengah mengah, dia pun tanya dekat Syam, kau kenapa Syam? Syam pun jawab, dia bagi tahu yang Nora ni sebenarnya dah lambat. Orang ramai semua dah panggil Nora untuk buat show, tapi diorang tak boleh nak buat sebab Nora tak ada. Jadi Syam pun buat keputusan untuk pergi cari Nora lah kan. Mana pergi Nora ni kan lah. Macam itulah si Syam ni macam beritahu dekat Nora yang dia tu lambat. So Syam pun pergi naik ke tingkat 2 guys. Bila dia sampai kat tingkat 2 tu, macam-macam berlaku tu guys. Dia bagi tahu yang masa dia tengah cari Nora tu, dia terdengar satu suara datang daripada sebuah bilik guys. Suara tu memang sebiji macam suara Nora tau. So Syam pun pergilah cuba untuk buka pintu bilik tu. Bila dia buka tu, dia dapati yang bilik tu tak ada orang langsung dekat dalam tu guys. So dia pun tutuplah pintu tu. Dalam sekelip mata tiba-tiba dia perasan ada seseorang dekat bahagian penjuru tingkat 2 tu. Dengan tak perlu hati, badan dia bergerak sendiri ke arah benda yang dia nampak tu. Dia tak nak pergi pun, tapi entah macam mana kaki dia melangkah satu demi satu ke arah benda tu guys. Belum sampai lagi dekat benda tu, tiba-tiba benda tu dengan sekelip mata, ada dekat depan mata dia. Gitu tau. Tapi Syam pun macam terkaku lah kan, macam dah terkejut lah. Dia tak tahu nak buat apa guys. Dalam pada masa yang sama, si Syam tu tiba-tiba je menggigil dan tiba-tiba dia menangis dengan sendirinya. Suddenly Syam pun jatuh. Sebelum dia jatuh, dia dapat rasakan yang badan dia seperti ditolak benda tu, benda yang kat depan mata dia tu. And pow, dia cuba bangun dan dia berjaya untuk melarikan diri dia. Sampai je dekat tangga, dia tersampak dengan seseorang yang berbadan besar guys. And orang tu tanya dekat dia, kenapa kau naik ke tingkat tu? Apa sebab kau naik? Orang tu macam marah dekat dia lah. Dan Syam pun jawab dekat orang tu kan, saya naik sebab cari saya punya kawan tu, Nora tu. Lepas tu orang badan besar tu pun cakap dekat dia, lain kali kau jangan naik lagi dia cakap tu dalam keadaan yang marah lah kan. Dan masa dia orang tengah berbual dengan Nora nangis tu, Nora tu si Syam pun bagi tahu dekat Nora, Nora jomlah kita balik, aku dapat rasakan yang rumah ni lain macam ada benda yang tak kena dekat sini Nora. Lepas tu si Nora pun cakap lah dekat dia, cukup sekarang ni korang semua kena tukar baju and kita ada kerja lagi yang nak dibuat. Kau jangan mengarut. Aku rasa kalau kita berjaya untuk habiskan job ni, mungkin kita dapat keluar dengan selamat. Kalau korang nak keluar dengan selamat, kita kena buat juga. Jadi guys, diorang semua pun siap-siap and terus perform untuk sesi yang seterusnya. Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam dan apa yang membingungkan mereka adalah semakin larut malam, semakin ramai yang datang. Tetamu-tetamu yang datang tu semua dia bernyanyi dengan dorang sekali tau. Makin lama suara tim dorang tu yang makin tenggelam guys. Suara tim dorang tu tak boleh nak dengar langsung sebab terlalu ramai yang nyanyi. Bila dorang berhenti seketika, tepukan gemuruh membanjiri kesunyian. Tepukan tu seolah-olah menyuruh dorang tu untuk sambung lagi menyanyi, sambung lagi main instrumen tu. Bila dorang nyanyi, dorang dapat dengar yang orang-orang yang datang nyanyi sekali dengan dorang tu dengan suara yang tak sedap langsung. Dorang punya suara semua tak sedap. Suara dorang tu sangat menakutkan. Dengan wanita-wanita yang menari macam orang kena histeria guys. Bila wanita-wanita tu menari, kain yang wanita-wanita tu pakai naik ke atas tau. So dorang semua boleh nampak guys. Kau tahu tak dia nampak apa? Kaki wanita tu sebiji macam kaki kambing, tapi ditutupi dengan bulu guys. Tak dah lain macam dah guys. Orang dapat lihat yang muka budak-budak ni dah lain macam masa tu. Suara dorang tu pada mulanya sangat merdu, tiba-tiba jadi lain macam guys. Tapi sekarang ni dorang punya nyanyi semua dah jadi tergagap tau. Mula-mula sedap, tiba-tiba tergagap dah. Sebab orang tahu yang dorang semua ni sangat takut, bercampur bau dengan seram guys. Tapi dorang tetap suruh dorang tu nyanyi macam biasa. Makin lama makin ramai dekat majlis tu. Dengan secara tiba-tiba yang kawan dia tadi tu, Syam tu rebah, tiba-tiba jatuh. So mungkin si Syam tu dia dah tak dapat tahan langsung tau. Dorang semua tu terpaksa teruskan sampailah dorang habis nyanyikan satu lagu tu. Bila dorang dah habis nyanyi tu, dorang pun lepas dia dah habis, dorang semua bawa Syam masuk ke dalam bilik persalinan. And tiba-tiba Syam terbangun, macam gitu tau. Tunggu, aku dah tak tahan lah ni. Aku dah tak tahan orang. Kau tak nampak ke kita ni sebenarnya sekarang ni dikelilingi oleh ratusan jin Nora. Lepas tu Nora pun macam dia reply balik, yes aku tahu. Semua orang tahu dekat sini. Tapi kita tak ada option lain melainkan kalau kita perform sampai azan subuh. Kalau kau nak kita semua keluar dengan selamat, kita kena tunggu sampai azan subuh berkumandang baru kita boleh keluar. Tapi walau macam mana pun Syam tetap cakap, aku dah tak tahan dah ni, aku dah tak tahan dah, tolonglah Nora. Tak apa, macam gini Syam, kau duduk dekat sebelah aku, kau tak
payah buat apa-apa, kau just pandang bawah je. Kau jangan pandang dekat orang, kau pandang dekat bawah. So Syam pun bersetuju dengan apa yang orang cakap, dan orang semua kembali bernyanyi lagi guys. Tapi kali ni orang punya nyanyi tu dah tak sedap langsung dah guys. Hanya alat muzik saja yang kedengaran. Diorang dah macam dah tak tahan langsung dah. Setiap minit diorang tengok jam tau. Dalam pada masa yang sama diorang semua nampak makanan yang dihidangkan hanya daging sahaja. Tak ada langsung makanan lain. Tak ada nasi, tak ada roti, tak ada benda yang macam manusia biasa makan ada dekat situ. Semuanya daging sahaja. Dalam pada diorang semua tengah menyanyi tu, semakin lama semakin ramai datang ke majlis tu tau. Sampai diorang punya table dikelilingi dengan benda tu guys. Diorang semua sampai dah tak tahan tau. Diorang perform sambil pandang ke bawah. Diorang dah tak pandang kat sekeliling. Diorang semua perform pandang ke bawah tau. Diorang dah tak boleh kontrol perasaan takut tu. Macam-macam benda yang jadi malam tu sebenarnya. Dengan sejarah tiba-tiba azan subuh berkumandang. Maksud dia selamat. Semua yang ada dekat dalam tu membeku tau. Semua benda yang ada dekat dalam tu berpalingkan muka diorang ke arah tim diorang tau. Diorang pandang tu dengan muka yang sangat menakutkan. Mulut diorang ternangis macam nak tekan diorang, dan diorang ni macam dalam perasaan yang marah. Tapi si diorang ni dengan tim lain, dengan Syam semua ni tanpa melengahkan masa tu, diorang tahu yang ini jelah peluang diorang. Diorang semua terus keluar daripada rumah tu dengan keadaan tergesa-gesa. Alhamdulillah guys, masa diorang tengah berlari tu, diorang ada terserempak dengan seseorang yang ni manusia lah guys. Diorang semua berjaya diselamatkan oleh orang tu guys. Kalau korang nak tahu cerita dia ni belum habis macam tu je. Selepas beberapa bulan, Syam beritahu dekat Nora yang hidup dia dah tak sama macam dulu. Dia kerap kali nampak benda-benda yang bukan guys. Dia ada nampak perempuan yang muka dia ditutupi dengan rambut. Dia nampak benda yang pelik-pelik lah senang cerita. And then tak lama lepas dia jumpa Nora tu, Nora dapat khabar berita yang Syam dah meninggal dunia. Sebenarnya Syam tu, Nora ni dia nampak dengan mata kepala dia sendiri makcik yang panggil dia untuk buat show tadi kira cerita tu. Makcik tu guys ada dekat pengebumian tu. Macam lain macam lah ni. Jadi guys, itu sajalah cerita pasal Nora Altakaka. Tamatlah cerita pasal Nora Altakaka ni guys. Jadi macam mana guys, korang nak percaya dengan cerita ni? Buat masa ni macam yang Kero cakapkan tadi, Kero ada terjumpa dekat blog yang mengatakan ini adalah kisah benar. Orang yang cakap tu memang orang Kuwait. So it's all up to you. Kalau korang nak percaya, korang percaya. Kalau korang tak nak percaya pun, korang is up to you. Macam Kero pun 50-50. This is the story from Kuwait, and I think that's all from me. Sekian from Kero series. See you on next video. Assalamualaikum.